Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu dalam sesi PDPR. Pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 2. Murid-murid disyorkan untuk membuka buku teks. Murid-murid boleh buka buku teks pada muka surat 24. Manakala dalam buku teks digital ini iaitu pada muka surat 31. Manakala tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu bahagian pukul dan lari. Mari pukul bola yang telah diletakkan di atas tee dengan menggunakan pemukul berbentuk silinder dalam permainan pukul dan lari. Jom kita baca apa yang telah dinyatakan oleh guru tersebut. Pukul bola tepat pada titik kontak. Apakah yang dimaksudkan dengan titik kontak? Jom kita memahami teks yang telah dinyatakan. Mari pukul bola yang diletakkan di atas tee. Tee ialah alat yang digunakan untuk meletakkan bola. Manakala pemukul berbentuk silinder iaitu sebagaimana alat yang digunakan oleh pelajar untuk membuat pukulan. Dan juga titik kontak. Apakah yang dimaksudkan titik kontak? Titik kontak adalah sebagaimana yang telah dinyatakan iaitu mempunyai titik yang berada di bahagian atas, tengah dan bawah. Jom kita memahaminya satu persatu. Pertama sekali iaitu yang perlu kita fahami iaitu bahagian pemukul berbentuk silinder. Cipta pemukul bola dengan bahan yang sesuai. Cipta pemukul bola dengan bahan yang sesuai. Manakala di dalam buku ini, pelajar tersebut telah mencipta pemukul bola dengan menggunakan kertas. Kertas tersebut telah digulungkan terlebih dahulu sehingga menjadi padat dan digunakan kertas tersebut sebagai alat untuk memukul. Di dalam bahagian ini, membuat alat berbentuk silinder mestilah mempunyai ciri-ciri keselamatan. Tidak boleh menggunakan benda-benda keras ataupun tajam. Sebagaimana dalam buku ini, pelajar tersebut menggunakan kertas yang digulung. Pastikan alat pemukul selamat untuk digunakan. Seterusnya, kita tengok bentuk silinder ataupun kertas yang digulung oleh pelajar tersebut. Pelajar menggunakan kertas sebagai alat untuk memukul. Kertas yang digulung. Dengan menggunakan kertas tersebut, pelajar mestilah memahami titik kontak yang hendak dipukul. Pada bola tersebut mempunyai titik kontak yang pertama iaitu di bahagian atas, di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah. Di bahagian titik kontak ini akan membantu lantunan bola apabila dipukul dengan tepat dan juga betul. Jom kita tengok pada muka surat seterusnya. Di sebelah sini mempunyai dua kumpulan. Pertama, kumpulan pelajar yang membuat pukulan. Manakala di sebelah sini juga mempunyai pelajar iaitu pelajar yang bersedia untuk menerima bola. Daripada sini kita dapat melihat lantunan bola ini telah melepasi bahagian pelajar, kumpulan pelajar dengan mempunyai kon yang bertanda 1, 2,
dan juga sebelah sini 3. Jom kita memahami bagaimana cara bermain yang betul. Murid membentuk 2 kumpulan kecil. Pemukul memukul bola di atas tee dan berlari ke arah skital dan kembali ke tempat asal. Mata dikira berdasarkan skital yang berjaya dilepasi oleh pemukul sebelum pemandang meletakkan bola di atas tee. Tukar peranan setelah semua pemukul memukul bola. Kumpulan yang mendapat mata tertinggi ialah pemenang. Permainan ini melibatkan 2 kumpulan. Pertama, bahagian kumpulan pemukul. Dan yang kedua, kumpulan pemandang. Kumpulan pemandang iaitu pelajar yang berada di kawasan bertentangan dengan bahagian pemukul. Pelajar yang berada di sini disebut sebagai pemandang. Pemukul bola ke atas tee tadi dan berlari ke arah skital dan kembali ke tempat asal. Apa yang dimaksudkan dengan skital? Skital ialah kon yang digunakan untuk menanda mata. Alat ini dipanggil skital. Jom kita tengok satu persatu bagaimana permainan ini dimainkan. Jom kita perhatikan bagaimana permainan ini dimulakan. Yang pertama, bahagian pasukan pemukul akan berada di kawasannya, akan membuat pukulan pada bola yang berada di kawasan tee. Dan bola tersebut akan melantun ke hadapan. Setelah itu, pemukul akan berlari ke hadapan di bahagian tepi skital. Kemudian bola tersebut akan terus ke hadapan dan akan jatuh di kawasan skital untuk menentukan mata yang sepatutnya diperolehi. Sama ada berada di kawasan 4 mata ataupun melepasi kawasan skital 5 mata, maka markah akan dikira berdasarkan skital yang terdekat ataupun yang telah dilepasi. Sebagaimana contoh, jika bola berada di melepasi 4 mata, maka markahnya juga akan mendapat 4 mata. Jika sekiranya bola melepasi sekitar 5 mata, maka markahnya akan merujuk kepada markah 5 mata. Setelah itu, di samping bola tersebut melantun dan jatuh ke kawasan sekitar, pelajar yang sedang berlari tadi akan terus berlari dan membuat
pusingan, skitter. Seterusnya akan kembali ke kawasan T. Dengan cara ini, pelajar yang berjaya sampai ke kawasan T akan dikira sebagai pemukul yang memperoleh mata. Sama ada mata tersebut iaitu mendapat 4 mata atau 5 mata, atau beberapa mata yang diperolehi berdasarkan kepada titik jatuhnya bola tersebut. Seterusnya, kita akan merujuk pula kepada pasukan yang kedua, iaitu pasukan pemandang. Pasukan pemandang akan bersedia di kawasan masing-masing untuk melihat tempat jatuhnya bola. Jika bola tersebut jatuh di bahagian 4 mata, maka pemandang akan memerhatikan skitter yang paling dekat ataupun skitter yang telah dilepasi oleh bola tersebut. Jika bola tersebut telah melepasi skitter 4 mata, maka pasukan tersebut akan memperoleh 4 mata. Jika sekiranya bola telah jatuh ke kawasan skitter 5 mata, bermakna pasukan tersebut telah memperolehi mata 5 mata. Setelah bola tersebut jatuh ke kawasan skitter, sebagaimana contoh kita ambil di sini iaitu di kawasan 4 mata, maka pemandang akan segera memungut bola tersebut. Setelah berjaya memungut bola, pemandang akan bersegera membawa bola tersebut ke hadapan untuk melepasi kawasan T serta meletakkan kembali bola di kawasan T. Jika pemandang berjaya meletakkan bola di kawasan tersebut ataupun di tapak T tersebut, maka pemukul yang sedang berlari akan dikira terbatal. Sekiranya pemukul belum lagi sempat membuat pusingan dan sampai semula ke kawasan tempat dia membuat pukulan tadi ataupun tempat pemukul tadi, jika pemukul
yang sedang berlari berjaya membuat pusingan melepasi skiter yang telah ditetapkan dan berjaya sampai ke kawasan T ini dahulu sebelum pemandang meletakkan bola ini ke tempatnya, maka pemukul akan dikira matanya. Jika pemukul tidak sempat sampai di sini, tidak sempat sampai di kawasan yang ditanda ini ataupun di kawasan pemukul tadi, dan bahagian pemandang mendahuluinya meletakkan bola di kawasan T, maka pemukul tidak akan mendapat mata. Dengan kata lain, pemukul akan menamatkan permainannya dan akan beralih pula kepada pemukul yang kedua. Begitulah seterusnya proses yang perlu dilalui oleh permainan ini. Dalam permainan ini, jika pemukul kedua juga tidak berjaya, pemukul ketiga akan mengambil alih untuk membuat pukulan. Jika pemukul ketiga juga tidak berjaya, pemukul seterusnya juga akan mengambil alih untuk membuat pukulan. Dan jika kesemua pasukannya telah habis, telah membuat pukulan dan tidak berjaya sampai ke kawasan T sebelum pasukan pemandang meletakkan bola tersebut, bermakna belum sempat sampai, kawasan pemandang sudah berjaya letak bola terlebih dahulu, bermakna kesemua pasukan tersebut dikira telah tewas di dalam permainan ini. Manakala pasukan akan bertukar, iaitu bahagian pemukul akan mengambil tempat menjadi pemandang, manakala bahagian pemandang akan bertukar tempat pula, akan menjadi pasukan pemukul. Dan kiraan markah akan dikira berdasarkan mata yang telah diperolehi oleh setiap pasukan bila mana pasukan pemukul telah berjaya membuat pukulan dan berjaya sampai ke tapak tempat mereka membuat pukulan di kawasan T tersebut sebelum bola berada di kawasan T. Maka jika dia berjaya sampai di tempat tersebut sebelum bola sampai, maka pasukannya akan dikira markah berdasarkan tempat jatuhnya bola tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan. Pasukan akan mengira mata ataupun dikira pemenang dengan berdasarkan mata yang telah dikumpul oleh setiap pasukan. Sekian saja pembelajaran pada hari ini. Diharap para pelajar dapat membuat praktikal di rumah bersama ibu bapa atau orang yang lebih dewasa. Sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.